Halo pelajar tingkatan 1, dalam video ini kita akan membincangkan tajuk krisis air dan kita akan mulakan sekarang. Baiklah semua, video yang lepas kita sudah bincangkan berkenaan dengan jenis-jenis sumber air yang terdapat di Malaysia, dan juga kita sudah sentuh berkenaan dengan punca krisis air di Malaysia. Jadi untuk kali ini kita akan lihat 4 kesan krisis air yang terdapat di Malaysia, dan 4 kesan ini cikgu sudah mudahkan supaya kamu senang nak ingat dan juga boleh catatkan di dalam nota. Jadi kita lihat slide kita. Baiklah, slide kita hari ini, di mana kita akan lihat kesan krisis air yang berlaku di Malaysia. So, pertanyaannya ialah apakah kesan krisis air yang kita selalu alami di Malaysia? Jadi kita lihat yang pertama. Yang pertama ialah apabila krisis air kita berlaku, kita akan kekurangan air bersih. Di mana seperti yang kita sedia tahu bahawa air bersih ini adalah air yang sangat penting untuk kita meneruskan aktiviti-aktiviti kita seharian, contohnya membasuh, membersih dan juga memasak. Jadi apabila kita tidak ada air bersih, kita tidak akan dapat membuat aktiviti-aktiviti ini. Takkanlah kita gunakan membersih baju-baju kita ataupun pinggan mangkuk kita menggunakan air kotor, kan? Kita boleh fikir secara logik. Selain daripada kita sebagai penduduk kampung ataupun penduduk kawasan pertempatan, bekalan air bersih ini juga digunakan oleh sektor-sektor perindustrian. Jadi sektor-sektor perindustrian pun menggunakan air bersih ini untuk menjalankan operasi kilang-kilang mereka, kerana mereka tidak dibenarkan untuk menggunakan air yang kotor. Kita fikir secara logik. Jadi contohnya kilang-kilang membekalkan makanan, takkanlah mereka memproses makanan menggunakan air yang kotor, kan? Jadi disebabkan krisis air ini berlaku, kekurangan air bersih telah menyebabkan kesan yang negatif terhadap penduduk-penduduk di kawasan pertempatan dan juga sektor perkilangan. Selain daripada manusia, haiwan dan juga tumbuhan juga telah mengalami benda yang sama. Contohnya pencemaran air yang berlaku akan menyebabkan kesan buruk terhadap hidupan akuatik, di mana apabila air tercemar, ikan-ikan di kawasan sungai ataupun laut akan turut mati. Dan apabila pencemaran air berlaku, selain daripada hidupan akuatik yang musnah, terumbu-terumbu karang yang ada di kawasan laut juga akan musnah. Jadi ini adalah melibatkan hidupan akuatik. Jadi kita lihat slide yang seterusnya. Krisis air ataupun masalah air yang berlaku di Malaysia ini juga di negara kita ini akan menyebabkan kesan negatif terhadap struktur tanah, di mana struktur tanah, kalau kamu tengok di dalam gambar itu adalah contoh yang sangat baik. Kita ada beza antara yang tempat berwarna hijau itu dan juga tempat yang berwarna coklat itu, di mana ini akan menggambarkan yang berwarna hijau itu mempunyai air, dan yang ada tanah itu maksudnya kawasan yang kering, hampir tidak ada tumbuhan. Ini menggambarkan bahawa kawasan tanah itu kering kontang dan tanah itu sudah berubah struktur menjadi rekah-rekah. Dan apabila keadaan seperti ini, dia akan mendatangkan kesan buruk terhadap kegiatan-kegiatan seperti aktiviti pertanian. Contohnya aktiviti pertanian yang banyak menggunakan air, iaitu penanaman padi dan juga sayur, di mana para petani tidak dapat menyiram sayur-sayur mereka ataupun kawasan-kawasan penanaman padi seperti padi sawah tidak dapat bekalan air yang secukupnya. Jadi apa yang berlaku? Tanaman-tanaman mereka akan mati. Kesan yang terakhir pula ialah memudaratkan kesihatan manusia ataupun kemudaratan kepada manusia. Kemudaratan ini maksudnya dari segi kesihatan kita. Maksudnya apabila kita minum air yang kotor, kesihatan kita akan terjejas, di mana kita sudah terminum air yang kotor yang mengandungi bakteria-bakteria
berbahaya. Jadi penyakit bawaan air ini boleh menular kepada manusia setelah bekalan air bersih telah tercemar. Contohnya, yang pertama kita akan dapat taun, yang kedua demam kepialu, dan ketiga ialah leptospirosis. So semua ini kalau kamu tengok di dalam gambar-gambar ini yang cikgu sudah tunjukkan, contohnya taun ini adalah disebabkan oleh bakteria Vibrio cholera. Jadi bakteria ini akan menyebabkan seseorang itu akan mengalami cirit-birit. Lepas itu dia akan mengalami muntah-muntah, mual, perut tegang, dan juga dehidrasi. Dehidrasi ini maksudnya adalah kekurangan air di dalam badan. Jadi kekurangan air di dalam badan ini adalah disebabkan oleh kita mengalami cirit-birit tadi. Sebab apabila cirit-birit, kita akan mengalami kehilangan air di dalam badan sebab air semua sudah keluar. Dan yang seterusnya pula ialah demam kepialu. Ini adalah contoh-contoh tanda-tanda demam kepialu di mana seseorang itu akan mengalami keletihan. Yang kedua, dia akan mengalami demam, cirit-birit juga, muntah-muntah, sakit perut, dan sembelit. Lepas itu sakit kepala. Dan yang ini pula ialah leptospirosis ini. Ini adalah tanda-tanda kita dijangkiti oleh bakteria-bakteria yang disebabkan oleh pencemaran ataupun masalah air yang kotor tadi, lebih kepada pencemaran air. Sebab pencemaran air ini kadang-kadang kita tengok air itu bersih, tapi air yang tidak dirawat itu boleh mengandungi kuman. Jangan sangka air yang putih itu tidak mempunyai bakteria-bakteria berbahaya. Sebab itu kita disarankan untuk minum air yang telah dimasak, dan ini akan membunuh semua bakteria-bakteria yang ada di dalam air tersebut. Jadi itulah tadi sebaringkas berkenaan dengan isi-isi kesan krisis air yang berlaku terutamanya di negara kita, Malaysia. Jadi kalau kita ulang balik tadi, kesan yang pertama tadi ialah kekurangan air bersih, yang kedua tadi ialah kesan terhadap flora dan fauna, khususnya hidupan akuatik, dan yang ketiga pula ialah menyebabkan tanah tidak subur, dan yang keempat pula ialah mendatangkan penyakit, terutamanya kalau kita terminum air-air yang kotor. Jadi untuk video yang seterusnya nanti kita akan lihat bagaimana cara untuk kita mengurangkan kesan krisis ini daripada terus berlaku. So, sehingga kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Teruskan menonton video-video cikgu yang lain. Bye-bye.